Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita puji Allah, mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan, menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang taat dan bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-186 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab terdahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa manusia adalah seumpama seorang yang sedang mengalami suatu peperiksaan. Allah Subhanahu wa taala menganggap manusia itu dan menjadikan manusia itu seperti seorang yang sedang mengalami suatu ujian, orang yang mengambil peperiksaan untuk Allah perlihatkan dalam kalangan manusia itu siapakah yang terus menerus berpegang dengan kebenaran, yang terus mengamalkan akhlak yang mulia. Kerana sesuatu yang berbentuk ujian itu, sesuatu yang berbentuk cubaan itu dan peperiksaan itu akan menapis kualiti manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberitahu perkara ini kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang akan berlaku kepada mereka berbentuk ujian, berbentuk cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjaga diri mereka, bahkan menjaga iman mereka tatkala berlakunya musibah atau ujian itu, agar mereka bersiap sedia untuk menerimanya tanpa rasa keluh kesah, tanpa rasa terkejut dan sesuatu yang telah dijangka, sesuatu kesusahan, sesuatu masalah, sesuatu polemik yang telah dijangka, yang telah diketahui akan berlaku, akan memudahkan seseorang itu menanggungnya. Adapun sesuatu musibah atau situasi yang mengejutkan adalah sangat sukar diterima oleh orang yang mengalaminya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kamu wahai orang-orang beriman akan diuji, akan ditimpakan ujian pada harta kamu, pada harta-harta yang kamu kumpulkan. Allah akan uji kamu. Diuji sama ada dalam bentuk masalah, dalam bentuk krisis, ataupun diuji dengan sesuatu yang membuatkan kamu terpaksa mengeluarkan harta tersebut.
termasuklah menginfakkannya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu juga akan diuji pada diri-diri kamu. Bermaksud ujian dalam bentuk musibah pada diri, sama ada kecederaan maupun kesakitan yang berpunca daripada musuh-musuh kamu yang menjejaskan kamu, yang menyerang kamu, yang menyebabkan kamu tercedera dan mengalami kesakitan, ataupun disebabkan apa yang kamu alami, sama ada berbentuk peperangan ataupun pelbagai isu dan krisis. Dan bukan sahaja itu, Allah menyatakan lagi, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, kamu akan mendengar, akan sampai ke telinga kamu daripada siapa? Daripada golongan Yahudi dan Nasara, iaitu musuh-musuh kamu, dan juga daripada wa minal ladzina asyraku, orang-orang Arab, orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang Arab yang kufur. Kamu akan dengar, akan sampai ke telinga kamu adzan katsira, pelbagai bentuk kesakitan yang banyak, iaitu kata-kata nista, kecaman, kutukan, tuduhan dan sebagainya yang melibatkan agama kamu. Termasuklah kata-kata yang memperolok-olokkan, yang mempertikaikan akidah dan pegangan kamu. Termasuklah juga penghinaan terhadap syariat yang kamu amalkan. Termasuklah juga pandangan sinis terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu akan kamu alami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menyusun apa yang akan menimpa orang-orang beriman itu dengan satu susunan yang menunjukkan sesuatu yang berlaku secara tadriji, secara beransur-ansur. Lalu Allah mulakan dalam ayat ini bentuk ujian tersebut. Yang pertama ialah apa yang menimpa, apa yang berlaku pada harta. Walaupun musibah yang melibatkan harta sangat mencabar, bahkan kadang-kadang menekan, seperti mana yang kita alami pada waktu sekarang, ekonomi semakin sukar, maka ayat ini menyatakan bahawa sesukar mana pun cabaran dan musibah dalam hal harta ini, ada lagi cabaran yang lebih besar, yang lebih mencabar, iaitu cabaran yang bersifat atau menyentuh diri manusia. Kerana harta, kerana diri itu lebih berharga daripada harta. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menamatkan bentuk-bentuk ujian ini dengan suatu ujian yang berada di kelas yang pertama, iaitu ujian yang menuju dan menjurus kepada ujian berbentuk musibah dalam hal agama. Dan itulah yang dimaksudkan dengan frasa wala tasma'unna minal ladzina utul kitab, sehinggalah kepada adzan katsira. Manakala jika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, apabila musibah dalam agama itu merupakan setinggi-tinggi kategori ujian. Kerana orang yang beriman dengan iman yang benar itu, dia tidak sukar untuk mengalami ujian dalam harta, tentang hartanya. Begitu juga jika dia dihina disebabkan hartanya, ataupun merasa lemah disebabkan keadaan dirinya. Akan tetapi seorang mukmin itu tidak mungkin boleh menerima sesuatu yang melibatkan agamanya. Ia akan mampu untuk menanggung kesakitan tentang hartanya, tentang dirinya, tetapi tidak bila ia melibatkan agamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang sangat terkenal dengan sikap pelembutnya, sikap santunnya, tetapi apabila beliau tercabar dengan kata-kata Finhaus yang dalam ayat sebelum ini menyatakan, menyifatkan Allah sebagai fakir, maka Abu Bakar yang terkenal dengan kesantunannya dan kelembutannya itu bertindak balas dengan suatu tindakan fizikal yang sangat berani, yang sangat tegas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin dalam permusuhan mereka dan sikap mereka yang sentiasa ingin
membuat sabotaj dan menyakiti orang-orang beriman. Menunjukkan bahawa innal kufra millatun wahidah, sesungguhnya kekufuran itu adalah satu aliran yang sama. Dan menunjukkan bahawa golongan yang ahlul kitab yang mempunyai pengetahuan tentang wahyu sama sahaja dengan si jahil musyrik dalam permusuhan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedegilan yang apabila menguasai hati-hati seseorang ataupun segolongan manusia, maka kejahilan akan bertambah jahil. Orang yang jahil akan bertambah jahil bila dia mempunyai hati yang sangat degil. Dan orang yang berilmu juga bila mempunyai hati yang degil juga akan menambahkan padanya kedengkian dan iri hati yang bersangatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah mengajar orang-orang beriman untuk merawat apa yang berlaku ini, merawat musibah yang berlaku ini dengan firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Bermaksud sekiranya kamu wahai orang-orang beriman bersabar di atas musibah dan cabaran tersebut, dan kamu menerimanya dengan hati dan jiwa yang lapang dan dengan penuh kekuatan, lalu kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua yang diperintahkan dan juga apa jua yang dilarang Allah, dan kamu akan nescaya memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala, dan kamu juga akan selamat daripada kejahatan dan konspirasi musuh-musuh kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, senjata menghadapi musibah pada harta, musibah pada diri, musibah pada agama, dua perkara, iaitu as-sabr wa taqwa, kesabaran dan juga ketakwaan. Sekiranya kita sabar dan sekiranya kita bertakwa, terus menerus melaksanakan perintah Allah, terus menerus menjauhi larangan Allah, maka apa sahaja cabaran akan boleh kita hadapi dengan penuh kejayaan. Ayat ini merupakan suatu ayat yang ingin menimbulkan semangat, membangkitkan motivasi orang-orang beriman dan memperingatkan mereka bahawa ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahawa orang yang memperjuangkan yang hak itu tidak pasti akan terdedah kepada cubaan dan ujian. Maka hendaklah mereka terus menerus berpasak di atas landasan kebenaran dan menerima segala cabaran, segala musibah tersebut. Kerana orang yang lemah, orang yang tidak bersemangat, tidak layak untuk diberikan kemenangan oleh Allah. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita bahawa kekuatan iman dan kesukaran dalam bala itu atau ujian itu adalah sesuatu yang berkadar terus. Bermaksud orang yang kuat imannya, maka dia juga akan hebat cobaannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada ayahnya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kuat ujiannya?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para anbiya, kemudian golongan yang seumpama dengan mereka, dan golongan yang seumpama dengan mereka. Seseorang akan diuji berdasarkan tahap keagamaannya. Sekiranya keagamaannya kuat, maka bertambah kuatlah cubaan dan ujiannya. Sekiranya keagamaannya lemah ataupun tipis, maka ujiannya juga berdasarkan keadaan agamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk diri kita. Jika kita diuji, mudah-mudahan Allah juga akan memberikan kejayaan kepada kita dalam menghadapi ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.